rata. Okey, dia nampak rata. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua dan juga terutamanya penghuni-penghuni Kolej Dato' Onn Jaafar, kepada pelajar-pelajar UTM dan juga staf-staf dan juga semua umum ataupun orang awam yang mengikuti program pada malam ini. Tapi hari ini ada satu perkongsian yang lebih istimewa lah bagi saya kerana aktiviti ini boleh dilakukan oleh semua orang lah. Maknanya boleh kalau nak membela lebah kelulut tu biasa kena ada modal yang besar. Tapi dengan aktiviti ni, dengan aktiviti yang saya akan kongsikan ni, ia hanya memerlukan modal yang kecil. Memudahkan sikit sebanyak dia akan memberi pengalaman lah pada kita, dan mungkin mana tahu satu hari nanti anda pun akan suka ataupun berminat lah untuk membela kelulut. Okay? Baik. Jadi objektif program pada hari ini itu, yang pertama sekali itu memberi pengenalan kepada perusahaan kelulut kepada peserta. Okay, pengenalan ni secara ringkas, sikit sebanyak memberikan gambaran terkini tentang apa yang berlaku dalam perusahaan kelulut. Okey. Dan objektif yang kedua adalah untuk memberikan tunjuk ajar dan tips, terutamanya mengenai aktiviti mengumpan kelulut. Jadi saya akan cuba sedaya upaya untuk menerangkanlah ilmu-ilmu ataupun pengetahuan yang penting sebelum aktiviti-aktiviti mengumpan kelulut ni boleh dilakukan. Okey, seperti mana saya katakan, sebenarnya aktiviti ini dia tidak memerlukan modal yang besar, malah dia boleh dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan yang terpakai, bahan-bahan yang sedia ada. Nanti saya akan tunjukkanlah rakaman video tentang bagaimana cara untuk menyediakan perangkap ataupun pengumpan kelulut ni. Okey. Jadi aktiviti ini sesuai dilakukan pada masa-masa lapang. Sekurang-kurangnya dia menyihatkan tubuh badan lah kalau kita melakukan aktiviti ini. Dan mana tahu lambat laun bermula daripada mengumpan kelulut, mana tahu tuan-tuan dan puan-puan boleh menjadi seorang usahawan kelulut. Jadi yang objektif yang ketiga tu, kita cuba untuk melahirkan lebih ramai orang yang suka atau berminat dengan lebah kelulut ni. Okey. Dan yang paling utama sekali, okey, adalah aktiviti yang saya hendak kongsikan ni adalah usaha untuk memelihara dan melestarikan spesies kelulut. Di mana aktiviti ini saya akan terangkanlah kenapa aktiviti ini sedikit sebanyak akan membantulah kelestarian perusahaan kelulut ni. Baik, jadi pengenalan dia, okey. Lebah kelulut ni adalah lebah asal. Okey, lebah
ataupun serangga asal. Maksudnya kalau lebah madu yang ada sengat, okey, ada juga yang asal seperti tualang, ada juga yang lebah madu apis, ada spesies-spesies yang dibawa daripada luar negara lah dimasuk ke dalam Malaysia ataupun dari tempat lain untuk dalam perusahaan untuk menghasilkan menghasilkan madu, maaf. Tapi kelulut ni, semua lebah kelulut spesies yang ada ni, sepengetahuan saya semuanya adalah spesies asal. Jadi spesies yang memang ada di kawasan ataupun di negara Malaysia ni lah, dan kawasan tropika dan subtropika. Satu perbezaan yang paling ketara lah antara lebah kelulut dengan lebah madu, dia adalah dia tidak menyengat. Dia tak menyengat. Maknanya bila dia diganggu, okey, dia mungkin akan menyerang. Dia mungkin akan mempertahankan sarang dia dengan paling kuat pun dia akan menggigit lah. Tapi secara umumnya dia tidak ada sengat. Maksudnya selamatlah untuk dipelihara, diternak di kawasan perumahan ataupun di tepi rumah. Okey, jadi risiko dia rendah lah. Okey, dan menurut Mardi, telah direkodkan lebih kurang 45 spesies lebah kelulut di Malaysia lah. Mungkin dia punya angka spesies yang telah dikenal seperti mungkin telah meningkat. Tapi ini yang saya dapat daripada tahun 2014, dan kalau dikira daripada semua spesies yang ada di kawasan subtropika, jumlahnya lebih besar lah. Okey. Tapi nanti saya akan terangkan, walaupun spesies lebah kelulut ini banyak, tak semuanya sesuai untuk dibela kalau kita mensasarkan untuk menghasilkan madu. Walau bagaimanapun, lebah ni dia memainkan fungsi yang penting dalam persekitaran. Okey. Jadi biasanya lebah kelulut ni tergolong yang disarankan ada dalam spesies Trigona. Itu kata nama ringkas dia lah. Kalau kata nama penuh dia, contohnya Heterotrigona itama. Okey, dan dalam family dia yang sama, Heterotrigona, Beckerii, Rogaster. Kemudian kita ada Geniotrigona thoracica, okey, Lepidotrigona terminata. Ini senarai yang pada pemerhatian saya adalah spesies yang paling umum. Okey, yang paling umum yang dibela oleh penternak dalam usaha untuk menghasilkan produk-produk lebah lah, lebah kelulut, terutamanya madu. Jadi spesies yang paling umum, yang paling banyak, yang paling senang dijumpai adalah Trigona itama. Itu yang paling umum lah. Dari segi saiz dia punya saiz dia dalam ukuran lebih kurang 3 mm hingga 10 mm lah. Kalau dia ukur daripada kepala ke bahagian belakang ataupun daripada kepala ke bahagian kaki, itu dia punya ukuran dia. Antara ciri-ciri yang paling utama adalah lebah kelulut berwarna hitam ataupun keperangan lah. Kalau lebah madu, dia ada warna kekuningan, hitam dan kekuningan. Dan kalau kita lihat daripada gambar perbandingannya lebah kelulut sebelah kiri bawah. Okey, kalau tengok
dia punya pinggang dia lebih ramping dan kaki dia tu lebih panjang kalau terjuntai ke bawah. Di mana kalau lebah madu yang bersengat tu dia lebih gempal dia punya rupa bentuk badan dia. Okey. Jadi kalau sekali pandang memang kita tak perasan lah. Okey, tapi lama-lama kalau kita latih mata kita boleh kenal. Kita boleh bezakan antara lebah kelulut kita ataupun dengan tebuan dan sebagainya lah. Okey, jadi lebah kelulut ni, keistimewaan lebah kelulut ni perbandingan antara perbandingan lain lah dengan dibandingkan dengan lebah madu. Lebah kelulut adalah lebah yang menghasilkan propolis. Okey, menghasilkan propolis. Itu ada kata kunci yang barulah kalau mungkin yang tak pernah dengar, propolis. Jadi lebah kelulut dia akan mengutip getah atau resin pokok, kemudian dia akan gabungkan dengan beeswax dan ailio dia, kemudian dia akan menghasilkan propolis. Jadi propolis ni adalah bahan asas yang digunakan oleh kelulut dalam untuk menghasilkan sebagai contoh kantung madu ataupun kantung debunga dan juga untuk membina sarang dia. Jadi propolis ni sebenarnya adalah bahan yang mengandungi banyak khasiat lah, mempunyai antioksidan dan bahan-bahan aktif. Jadi keistimewaan dia propolis, bila madu tu dia buat kantung daripada propolis dan disimpan madu di dalamnya, dan bila madu tu penuh dia akan tutup. Jadi khasiat dalam propolis tu akan terserap ke dalam madu. Itulah yang membuatkan madu kelulut ni istimewa. Okey. Berbanding dengan madu lebah. Okey. Jadi memang banyak kajian lah telah membuktikan bahawa madu kelulut ni mempunyai banyak khasiat seperti antioksidan, antimikrobial dan anti-inflammatory. Banyak khasiat lah yang dah boleh dibaca dalam banyak laporan-laporan ataupun kajian-kajian yang telah dibuat. Okey, seperti mana yang saya jelaskan tadi, madu kelulut ni dia mempunyai asid fenolik yang tinggi, itulah antioksidan lah, dan dia memang mempunyai khasiat yang tinggi yang telah dibandingkan dengan madu jenis madu yang lain. Bukan bermaksud saya mengatakan bahawa madu yang lain tu tidak mempunyai kebaikan. Secara umumnya madu yang asli semua ada kebaikan. Cuma madu kelulut ni dia ada keistimewaan dia yang nanti akan saya jelaskan jugalah dalam slide yang seterusnya. Dan madu kelulut ni telah diiktiraf sebagai superfood Malaysia. Beberapa tahun yang lepas lah. Dan kalau daripada segi industri madu kelulut ni, dari keseluruhannya, daripada penghasilan madu, daripada penghasilan produk-produk hiliran yang daripada contohnya seperti sabun, kosmetik, roti lebah, dan even malah dalam aktiviti jual beli sarang kelulut itu pun ada nilai yang tinggi. Itu telah menyumbang dalam 66 juta dan secara yang statistik yang saya dapat lah. Dan secara tidak langsung dia menyumbang 4 bilion kepada industri perhutanan. Kerana dia lebah kelulut ni dengan saiz dia yang kecil, dia adalah benda bunga yang
efisien. Dia mampu untuk masuk ke dalam bunga yang kecil dan dia masuk, bila dia hinggap ke bunga-bunga, kebarangkalian untuk bunga tu jatuh ataupun tertanggal daripada putik tu lebih rendah lah kerana saiz dia yang kecil. Jadi itu yang membuatkan sebenarnya madu kelulut ni adalah salah satu benda bunga yang efektif. Daripada segi perbandingan potensi dengan apa yang telah dicapai, okey, dia banyaklah produk yang dihasilkan oleh madu kelulut ni. Contohnya yang paling utama adalah madu dia, daripada bunga dia, malah daripada propolis tu sendiri mempunyai nilai yang tinggi. Dan memang propolis tu ada produk yang hasil daripada dia adalah pati yang dihasilkan daripada propolis dan digunakan dan mengandungi banyak antioksidan lah, dan digunakan sebagai suplemen. Dan kalau secara umumnya lah harga madu kelulut tu yang mentah tu dalam 120 ringgit per kilogram. Ini pemerhatian saya secara umum lah. Mungkin harga pasaran di negeri lain berbeza-beza berdasarkan pada penawaran dan permintaan lah. Dan sebenarnya nilai dia tu akan lebih tinggi apabila madu kelulut ni dikurangkan kandungan air. Ini juga ada satu masalah, cabaran lah, lebih daripada cabaran madu kelulut, kerana madu kelulut ni dia cair, kandungan air dia tinggi. Dan saya tak akan jelaskan lah dalam perkongsian hari ini. Kita nak fokuskan kepada aktiviti mengumpan kelulut. Okey. Dan salah satu penemuan yang paling penting adalah tentang kajian tahun lepas pada bulan Julai, di mana kajian itu telah mengesahkan bahawa madu kelulut mengandungi satu compound, atau bahan kimia ni, dinamakan sebagai trehalulose. Trehalulose ni bukanlah satu bahan yang baru. Dia adalah bahan yang terdapat dalam makanan-makanan lain. Okey, tapi trehalulose ni dalam makanan-makanan lain tu jumlah dia sangat sedikit. Jadi trehalulose ni sebenarnya adalah salah satu daripada jenis gula lah, dan dia sangat berkhasiat. Okey, salah satu kesan dia, trehalulose ni dia melambatkan penyerapan gula dalam sistem badan kita. Terus, jadi bila madu kelulut ni diamalkan, dia tak akan menyebabkan kenaikan kadar gula. Tapi tentulah pengambilan tu dalam dos yang disarankan. Tak bolehlah mengambil satu botol sebagai contoh lah, satu hari di dalam satu sudu sebagai contoh. Kalau dibandingkan dengan jenis madu yang lain, dia kandungan gula, fungsi gula tu berbeza. Dan trehalulose ni sangat bernilai, kerana sampaikan syarikat-syarikat pengeluar proses makanan pun telah mempatentkan cara untuk menghasilkan trehalulose. Dia boleh diolah sebagai pengawet makanan dengan kosmetik. Dia ada banyak fungsi, dan telah terbukti bahawa madu kelulut ni mempunyai trehalulose yang tinggi. Baik, kita masuk kepada
topik yang sebenar pada hari ini. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan bekas pengumpan? Jadi bekas pengumpan adalah sebenarnya bekas sementara yang digunakan untuk mengumpan, mengumpan kerumunan lebah kelulut. Tu ada beberapa kata kunci tu. Kerumunan koloni lebah. Okey. Kerumunan, nanti saya akan, ataupun swarming. Okey. Perkataan yang lebih banyak digunakan adalah swarming. Okey. Jadi pengumpan, bekas pengumpan ataupun juga dipanggil sebagai perangkap bekas perangkap ataupun bekas pengumpan. Jadi dia merujuk kepada benda yang samalah, tapi saya lebih suka menggunakan perkataan bekas pengumpan. Jadi bekas pengumpan ni digunakan untuk secara asasnya merangkap kerumunan ataupun mengumpan kerumunan koloni lebah, lebah kelulut. Jadi dalam gambar tu ada contoh penggunaan bekas pengumpan. Di atas pokok tinggi diletakkan, sebelah kiri dan sebelah kiri bawah, dan di sebelah kanan ni adalah satu contoh di mana bekas pengumpan ni ada kerumunan lebah yang datang ke dalam bekas tersebut. Jadi kenapa kita nak cakap pasal bekas pengumpan ni? Sebab secara konvensionalnya, sarang kelulut ni diambil daripada hutan ataupun kawasan-kawasan belukar, dengan di mana sarang lebah ni dikenal pasti kedudukannya di dalam pokok lah, ataupun di dalam lubang pokok. Jadi lebah kelulut secara alaminya dia akan masuk ke dalam lubang, dalam lubang di atas pokok ataupun di mana-mana bahagian pokok, dan selalunya sarang koloni lebah kelulut ni kedudukannya di atas pokok, dan tinggi di atas pokok. Jadi secara konvensionalnya, pencari sarang lebah kelulut yang akan kenal pasti di mana sarang kelulut, dan mungkin saja sarang kelulut ni berada di dahan pokok, atau boleh saja sarang kelulut tu betul-betul di teras pokok. Maknanya kalau di teras pokok, potong keseluruhan pokok. Kalau dalam contoh yang ada di dalam gambar ni, sarang kelulut tu dia ada salah satu dahan, jadi potong di dahan tu, kemudian dibawa ke ladang lah untuk diproses, untuk disiapkan. Jadi ini secara konvensional, di mana sarang kelulut tu diambil daripada pokok. Sarang koloni kelulut tu diambil daripada pokok. Jadi kita kena faham dulu apa yang dimaksudkan dengan kerumunan ataupun swarming. Swarming. Swarming ni, bila pada musim di mana sumber makanan tu banyak, terutamanya pada musim panas ataupun musim bunga. Biasanya musim bunga adalah di antara bulan Januari hingga bulan Jun. Mungkin sekarang disebabkan perubahan cuaca, mungkin musim ni dia beranjak sedikit. Tapi secara umumnya, musim panas antara bulan Jun hingga bulan Januari hingga
bulan Jun. Okey, bila waktu sumber makanan ni banyak, okey, sarang kelulut induk. Okey, sarang kelulut induk maknanya sarang kelulut yang ada di atas pokok. Kita kata di atas pokok lah. Okey, di atas pokok dan di dalam lubang. Okey, dia akan mencapai ketepuan di mana okey sarang tu akan penuh dan di mana koloni dia dah menjadi sangat banyak. Kemudian akan berlaku proses penghijrahan. Okey, penghijrahan. Okey, penghijrahan tu bermula daripada gambar ni, daripada peringkat A ni, di mana ada pekerja yang akan keluar mencari sarang ataupun tempat baru. Bagaimana dia cari tempat baru tu, wallah Tuhan saja yang tahulah, tapi secara umum dia akan cari lubang di dalam pokok. Okey, yang sesuai lah mengikut. Dia akan mula, beberapa pekerja akan jumpa, cari, kemudian dia akan meninggalkan tanda atau meninggalkan hormon dia. Okey, jadi proses A ni scouting. Okey, dan bila lebah pekerja yang dah jumpa sarang baru ni ataupun tempat baru ni, dia akan pulang semula kepada sarang induk. Kemudian dia akan memberi maklumat lah kepada koloni lain-lain, lebah-lebah yang lain. Kemudian berlakulah swarming ataupun kerumunan yang pertama, di mana satu kelompok kerumunan yang banyak dia akan pergi. Jadi kerumunan yang pada peringkat B ni biasanya kerumunan yang melibatkan banyak pekerja. Banyak pekerja, dia akan, apa yang dia buat? Dia akan buat housekeeping lah, dia akan buat persediaan. Dia akan masukkan bahan-bahan, dia akan mula membuat struktur di dalam tu. Kemudian berlaku lagi swarming ataupun kerumunan yang seterusnya. Pada kerumunan seterusnya tu akan melibatkan lebih banyak pekerja, ditambah ataupun dihadiri juga dengan drone. Drone ni adalah lebah pejantan. Dalam dunia lebah, semua lebah pekerja adalah lebah betina. Jadi bila dalam peringkat C ni, lebah kerumunan tu ada banyak lagi lebah pekerja dengan kehadiran drone ataupun lebah pejantan, dan juga sekurang-kurangnya satu ratu baru ataupun mungkin ada beberapa ratu. Kemudian dalam proses tu akan berlaku pensenyawaan antara ratu baru dengan drone pejantan. Jadi tugas ataupun fungsi pejantan tu adalah untuk bersenyawa dengan ratu muda. Lepas tu dia akan matilah. Kemudian bila proses tu selesai, ratu baru pun dah masuk dalam sarang baru. Kemudian dia jadi jadi tertubuhlah ataupun lengkaplah satu koloni yang baru. Jadi ini adalah proses kerumunan swarming. Jadi aktiviti pengumpang kelulut ni, apa yang kita buat, kita cuba menyediakan satu bekas. Satu bekas di mana kita letakkan pada satu kedudukan ataupun tempat-tempat strategik dengan harapan kerumunan lebah akan berlaku di dalam bekas pengumpan kita. Dan saya akan tutorial tu akan jelaskan apa yang kita akan buat selepas bila kerumunan tu telah berjaya lah. Jadi sekarang kita sampai kepada tutorial yang pertama. Tutorial pertama menunjukkan bagaimana cara menghasilkan bekas pengumpan menggunakan kotak dan
menggunakan botol yang terpakai. Okey. Jadi okey. Sekarang kita nak tunjukkan persediaan kaedah untuk mengumpan kelulut. Jadi ada dua cara yang saya akan tunjukkan. Yang pertama menggunakan kotak pengumpan. Okey. Kaedah yang kedua menggunakan botol kosong. Okey. Ada sedikit perbezaan lah yang akan penonton dapat lihat sebentar nanti. Okey, sekarang saya akan tunjukkan yang pertama dulu, kotak pengumpan. Okey, kotak pengumpan, bahan yang utama yang kita perlukan adalah propolis. Ini adalah propolis kelulut. Okey, propolis adalah salah satu bahan yang dihasilkan oleh kelulut. Apabila kelulut keluar, dia mengambil resin pokok dan dicampurkan dengan wax dan juga LEO dia akan menghasilkan propolis. Jadi propolis ni adalah satu bahan utama yang digunakan. Okey, salah satu kegunaan ataupun tujuan kelulut menghasilkan propolis ni adalah untuk sebagai kantung madu dan juga untuk menyalut sarang. Okey, dan tapi ini saya ambil daripada sarang kelulut. Okey, propolis ini yang telah diambil. Jadi propolis ini adalah bahan utama yang kita akan gunakan. Okey, seterusnya apa yang kita akan gunakan dengan propolis ni, kita akan gunakan dia sebagai bahan untuk mengumpan kelulut agar dia lebih tertarik masuk ke dalam kotak pengumpan ni. Kotak pengumpan, okey. Kotak ni dibuat daripada kayu. Okey, mempunyai penutup di atasnya. Okey, saiz dalam saiz dia ada 8 inci kali 8 inci lah. Kali 8 inci. Okey. Dan dalam dia kita ada letakkan jaring. Okey, tujuan jaring ni supaya nanti senang untuk proses pemindahan. Okey. Dan kotak tu itulah dia ada satu lubang di mana kelulut nanti masuk. Kemudian inilah bahagian dalam ni kita masukkan propolis cair supaya dia menarik lagi kelulut untuk masuk ke dalam lubang ataupun kotak pengumpan ini. Okey. Okey, apa yang kita perlu buat? Okey, jadi propolis ni sifatnya kenyal, dan kadang-kadang keras. Okey, jadi kita perlu cairkan dia dulu. Cara kita nak cairkan dia adalah kita kena panaskan. Apa yang ada kat sini adalah gas memasak mudah alih, dan kita menggunakan kuali kecil ni, yang kita masukkan propolis. Propolis masukkanlah sehingga separuh, dan kemudian kita boleh campurkan dengan minyak kelapa ataupun minyak zaitun. Lebih baik guna minyak kelapa lah, lebih murah. Okey, kita kena panaskan lah. Okey, panaskan, gunakan api sederhana. Okey, gunakan api sederhana. Okey, kemudian kita kacaukan lah. Kacau. Okey, kacau sampailah dia cair. Okey, nanti biar dia menggelegak. Okey, bila dah nampak dia menggelegak, nanti dia cair. Kemudian tu kita biarkan dia sejuk, kemudian nanti kita akan lumurkan ke dalam kotak kelulut ni lah. Okey, sekarang kita tunjuk. Dalam ni kita buat jaring ni, keluarkan. Okey lah, ambil
Ini. Okey. Kita lumurkan lah. Kita lumurkan dalam ni pelan-pelan. Okey, lumur. Okey, lumur. Kita lumurkan. Ini pun ya, ambil. Lumurkan dalam ni. Kata-kata. Okey, buat semua bahagian lah. Okey, bahagian. Okey, ini contoh. Tapi tak perlu. Okey. Salah satu kelebihan dia bila kita letak propolis ni, semut pun dia tak akan datang lah. Semut pun bila ada propolis ni, dia tak akan masuk dalam sarang ni. Okey. Dan dia bertelur dalam ni kalau semut-semut. Okey. Ataupun benda-benda lain lah macam laba-laba. Jadi ada propolis ni mengelakkan daripada haiwan lain lah dia berumah kat dalam ni. Itu tujuan dia, selain daripada kita nak tambah supaya kelulut lebih menarik untuk masuk ke dalam ni sebabkan bau propolis. Okey, sebabkan bau propolis. Okey, kita menaikkan lagi peluang lah, Okey. Kita dah kira okey lah. Baru okey. Dan masukkan semula kedudukan yang betul. Okey, lubang jaring ni selari dengan lubang. Okey. Dan kita tutup. Nanti kita gantung lah. Okey. Dan kita kunci dan kita lock gitu dan skrukan lah. Nanti kita akan gantung. Okey, kaedah yang kedua menggunakan botol kosong. Okey. Jadi apa yang kita perlukan adalah propolis juga. Okey, propolis. Kemudian kita perlukan satu bekas yang di mana nanti kita akan masukkan propolis. Okey. Dan kita akan larutkan menggunakan isopropyl alkohol. Okey. Grade makanan. 99% tulis. Jadi ini adalah bahan kimia. Jadi sebab itu bila kita kendalikan bahan kimia, kita kena ada alat perlindungan peribadi. Okey, ataupun PPE, Personal Protective Equipment lah, nanti saya akan tunjukkan. Okey, corong untuk masukkan alkohol, pisau, gunting untuk memotong. Okey, selotip. Dan pembalut plastik warna hitam lah, sebaik-baiknya warna hitam. Nanti saya terangkan kenapa warna hitam. Okey, jadi langkah yang pertama, kita kena masukkanlah propolis ke dalam bekas yang kita gunakan untuk melarutkan. Okey, masukkanlah berapa banyak mungkin, masukkan sehingga paras 1 inci ke. Okey, masukkan dalam bekas yang kita guna untuk melarutkan, ya, bukan dalam bekas ni, bukan bekas yang akan kita gunakan sebagai kotak kira bekas pengumpan. Okey, dan kita akan masukkan isopropyl, tapi kita kena pakai PPE. Kita masukkan dalam ni dalam sukatan dia. Tidaklah berapa penting dia punya nisbah dia. Okey, jadi boleh guna 1:1. Okey, kita masukkan.
Okey, tutup semula. Dan kita goncang lah. Goncang. Okey, goncang mungkin 10-15 minit sehingga dia cair ya. Goncang. Okey, bila dia dah cair, okey, masukkanlah dalam bekas. Okey, masukkan dalam bekas pengumpan lah. Okey, masukkan. Jangan masukkan semua. Masukkan sebahagian saja. Okey. Kemudian kita ratakan lah. Ratakan, rata. Okey, dia nampak rata. Okey. Kemudian kita kena buka dan kita biarkan alkohol ni kena biarkan dia meruap. Okey. Tak boleh guna kalau ada cair tak boleh, nanti kelulut mati. Okey, kena biarkan dia cair. Kena biarkan dia meruap dulu, biar dia meruap. Okey, buka penutup ni. Tapi letak kawasan yang selamat lah. Okey. Dan dia akan jadi macam ni contohnya. Ni dah kering, dah meruap. Okey, nampak propolis. Okey, di dalam permukaan tu. Okey, saya dah boleh buka. Okey. Dah nampak. Okey. Kemudian buatlah lubang di bahagian bawah ni lah. Bahagian bawah ni. Sebab nanti kita akan gantungkan lah. Tapi sebelum tu nanti kita kena salut kejap lagi, kita kena salut. Okey. Kita buat bahagian bawah ni supaya mengelakkan air bertakung. Okey. Jadi seterusnya apa yang kita perlu buat? Kita kena salut dengan plastik. Plastik ni boleh pakai plastik sampah pun boleh, tapi saya lebih suka macam ni lah, senang. Okay, kenapa plastik hitam? Sebab kelulut dia suka gelap. Okey, dia suka gelap. Dia suka bersarang dalam kawasan gelap. Jadi, okey. Tepikan sikit. Semua ni. Okey. Inilah. Okey. Okey. Okey, beberapa kali kira cukuplah untuk mengelakkan dia bila cahaya boleh tembus. Ini kita potong. Okey, potong. Okey, pergi ke atas. Okey, kita kena ingat mana ni bahagian lubang bahagian bawah sini. Dengan lubang. Okey, dan kita gunakanlah ni. Okey. Okey, bolehlah gunakan daya kreativiti dan kekemasan masing-masing lah ya. Okey, buat cantik-cantik. Okey, hasilnya. Okey, buat teliti-teliti. Okey. Okey, buat. Ini contoh lah, contoh. Okey, boleh buat lebih kemas. Okey, dan bahagian belakang yang bawah. Okey. Okey. Dia boleh kemaskan lagi nanti. Cuma saya nak tunjukkan. Okey, inilah lubang tu kena, okey, kena tunjukkanlah. Okey, lubang tu kena tunjukkan. Okey. Okey. Ini kan gunting. Kemaskan. Okey, biar nampak lubang tu. Kemudian biar untuk lebih menarik lagi, kita ambil sedikit propolis. Okey, yang lembut. Okey. Kita lekatkan kat bahagian lubang ni, kita lekatkan dia. Tampal.
bagi dia tampal dia. Okey. Ya, tampal. Bahagian di bahagian tapi lubang dia tampal. Okey. Okey, tampal. Okey. Okey, boleh letaklah lebih banyak lagi apa nanti kita gantungkan dia. Okey, gantungkan di atas pokok atau kita gunakan tali. Okey. Ini kaedah yang menggunakan kotak kosong lah. Kalau ada rezeki nanti insya-Allah keluduk akan masuk ke dalam ni lah. Kita kena cari tempat yang strategik. Okey. Ini adalah contoh perangkap botol yang kita gantung di atas pokok. Kita ikat menggunakan bracket. Kedudukan dia sebaik-baiknya menghadap matahari terbit. Okey. Dan tak terdedah pada matahari yang terbenam. Ini contohlah. Ini dah lama dia letak ni, tapi belum ada hasil. Pernah ada kerumunan tapi tak melekat. Jadi kita akan pindahlah kedudukan dia ataupun kita akan betulkan lah. Okay, ini ada satu contoh perangkap ataupun pengumpan pelulut menggunakan botol plastik. Ini adalah contoh pengumpan kelulut yang telah berjaya. Okay. Saya letakkan pengumpan ni bulan September. Okay. Bulan September. Jadi kita kena tunggulah sampai bulan 2 bulan. Tengok dia berjaya. Contoh kotak pengumpan yang telah berjaya. Cuma kita kena tunggulah 2 bulan. Jadi para penonton semua dah melihat tutorial yang pertama. Apakah langkah seterusnya? Okay, sekiranya pengumpan kita mengena ataupun ada kerumunan yang masuk ke dalam pengumpan kita. Okay. Jadi tutorial yang seterusnya saya akan tunjukkanlah di mana pengumpan kotak saya telah dimasuki dengan lebah dan kotak pengumpan yang saya guna tu yang telah saya gunakan tu lain sedikit, di mana kotak pengumpan tersebut saya tidak pindahkan kelulut tu keluar daripada kotak pengumpan tu, tapi saya terus jadikan dia sebagai hive kelulut ataupun sarang koloni kelulut. Jadi saya rasa bila kelulut masuk atau mengena dalam kita pada kotak pengumpan kita tak boleh terus pindahkan atau kita tak boleh terus ambil. Jadi kita kena perlu perhatikan dulu perkembangan dia. Seperti mana yang saya telah jelaskan lah sebelum ni dalam penerangan tentang konsep kerumunan ataupun konsep swarming. Jadi ada beberapa langkah-langkah ataupun proses kelulut tu datang. Mula-mula pekerja datang, kemudian pekerja bersama dengan pejantan dan ratu. Jadi proses tu dia mengambil masa. Dan pengalaman saya dia proses yang lengkap mengambil lebih kurang dalam masa 2 hingga 3 bulan. Jadi maksudnya bila ada kerumunan mula masuk, bila kerumunan mula masuk, kita tak boleh terus pindahkan. Kita kena perlu tunggu. Kalau kerumunan tu kekal setelah 2 bulan ataupun maksimum 3 bulan, maknanya pengumpan kita telah mengena dan kita boleh pindahkan ataupun kita boleh proses. Nanti dan ni video yang seterusnya akan tunjukkanlah apakah yang perlu kita buat, apakah langkah-langkah ataupun perkara-perkara yang perlu dibuat supaya kita boleh pindahkan dan kita boleh
tukarkan kita punya pengumpan kita menjadi satu hive kelulut. Okey, hive kelulut yang dalam masa tempoh yang tertentu kita boleh tuai madu dia. Okey, jadi kita tengok tutorial yang kedua. Assalamualaikum dan salam satu hobi kepada rakan-rakan di Malaysia dan di mana-mana. Hari ini saya ingin berkongsi tentang pengalaman mengumpan kelulut jenis Itama. Kotak kayu pengumpan ini saya buat menggunakan papan kayu dan campuran propolis. Saya gantung di atas pokok setinggi lebih kurang 6 kaki pada awal bulan Mac. Kelulut mula masuk ke dalam kotak pengumpan pada hujung bulan Mac, lebih kurang sebulan. Pada penghujung bulan Mac, kelulut mula mengerumuni kotak pengumpan. Seperti mana kita dapat lihat, di peringkat awal kebiasaannya lebah yang mengerumun adalah lebah pekerja, dan ratu baru dan ratu muda akan menyusul bersama-sama kerumunan pekerja. Ini satu je ratu yang akan datang. Jadi video ni akan menerangkan proses pemindahan perangkap kelulut sehinggalah proses memasang toping. Jadi kita akan lihat sampai akhir. Ini adalah keadaan perangkap kelulut setelah 5 hari, iaitu pada 2 April 2021. Dan kita dapat lihat masih ada kerumunan kelulut, dan kali ini dengan kehadiran lebah pejantan ataupun yang dipanggil sebagai drones. Pejantan biasanya akan hinggap di bahagian permukaan luar kotak dan mereka akan tunggu untuk mengawan dengan ratu. Proses kerumunan ni boleh kita katakan telah lengkap, tapi kita kena tunggu 2 bulan sekiranya ia kekal sebagai sebuah koloni. Okey, hari ini pagi-pagi ni kita akan ni perangkap ataupun pengumpan dah berjaya. Kita dapatkan kelulut. Kelulut dia dah masuk dah lebih 2 bulan. Hari ni kita akan tutuplah depan dia dengan penjaring ni, dan kita akan pindahkan satu lokasi untuk pasang toping. Waktu kita pindahkan semula pada kawasan kita lah. Kita buat awal pagi supaya lebih banyak kelulut yang ada dalam tu. Alright, kemudian kita akan cover dengan stapler dan kita akan tutup. Alright, okay, kita dah pindahkan perangkap kelulut ni pada satu lokasi lain. Kita buat kerja ni pagi-pagi biar semua kelulut masih lagi ada dalam kotak perangkap. Sekarang kita dah pindah ke satu lokasi yang jauhnya lebih daripada 1 kilometer, tumpang juga tempat kawan. Dan kita insyaAllah di bahagian petang kita akan buka dan kita akan letakkan toping terus. Pasangkan tapak dan teruskan toping dan sempurnakan blok.
tengok apa yang berlaku di dalamnya. Okey, kita tengok hasilnya. Memang dah penuh. Dah penuh. Dah penuh. Okey. Dan memang dah ada brood cell kat dalam tu. Kat dalam tu ada brood cell. Ya. Ada brood cell. Jadi kita pasang lah terus topping. Alright. Topping yang kita nak guna ni topping jenis topping gold. Ini nanti kita boleh cabut. Okey. Kat bawah-bawah tu nampak ada gap. Okey, kejap lagi kita seal dengan silikon lah, silikon kayu. Kayu ni dia agak melebing. Kita akan letak silikon. Okey. Kejap lagi kita letakkan silikon. Jadi inilah dah rupa dia. Okey, rupa dia. Ni plastik ni pun dia saya cabut. Ni dah hasil dia. Right. Sebelum kita balik, ni dah ada buku bentuk dia yang terakhir. Okay, kita dah seal dah semua tu, ikat. Dan kita memang kena tinggalkan kat sini dulu lah, supaya okay, dia pulihkan semula. Okay. Jom kita tengok apa yang berlaku kat dalam topping. Nampak dah, dia dah mula naik. Alhamdulillah, terus. InsyaAllah kalau ni kuat. Tu dia nak ambil. Ya, tu yang ada di dalam tu. InsyaAllah dia akan jadi kuat. Okay, kita akan tengok pada masa ke semasa.
kepada pengumpan ataupun perangkap unit kita. Kita biarkan sini dulu seminggu dua, kita pindahkan semula kepada apa unit kita. Ini kawasan lain lah, saya tumpang kawan saya. Seterusnya, kesian kali ini kita dah tengok minggu depan kita nak kepindahkan. Kita ke sini ke lokasi ladang asal. Okey, tarikhnya nanti dalam saya letakkan dalam video ni. Tarikh terakhir kita tengok, kita semak lah. Hari ni kita pergi perkemahan. Kita mula buat corong-corong. Alhamdulillah, mengalir. InsyaAllah. Sekian, kita pindahkan pula ke penghujung perkongsian. Jadi apa yang saya boleh katakan, bila kita buat bekas pengumpan tu, kita kena perlu letakkan pada tempat-tempat yang strategik lah. Macam mana kita tahu tempat yang strategik tu? Bila kita perhatikan di atas pokok, kita nampak ada kelulut yang berkumpul, atau kawasan yang ada kelulut berkumpul. Itu adalah satu tempat yang boleh kita gunakan atau letakkan pengumpan kita lah. And then seterusnya kena tunggulah, kena ada kesabaran. Okay, kena tunggu kesabaran. Okay, mungkin saja bila ada kerumunan, mungkin saja dia tak lekat ataupun tak berjaya. Tapi yang penting, akhir kata yang saya nak kongsikan, jangan putus asa lah. Jangan putus asa, kerana sekurang-kurangnya perkara ni dia mengisi masa lapang kita, menyihatkan tubuh badan lah, di mana kita banyak membuat aktiviti. Jadi kalau ada siapa yang berminat, saya ucapkan selamat maju jaya lah. Okay.